Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi dengar sampai habis. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan satu kisah seram mengenai sihir. Jadi apa yang seramnya dengan sihir kali ni? Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Seperti yang Kak bagi tahu pada awal tadi, kisah kali ini berkisarkan mengenai sihir tau. Kisah sihir ni kisah yang sangat seram. Dan kisah ni juga merupakan kisah benar. Berlaku pada 9 Februari, tahun tidak dinyatakan. Akak teruskan kisah yang dialami oleh Maria. Maria merupakan seorang peniaga makanan. 20 tahun yang lalu, Maria dan suami dia, Halim, berniaga nasi kukus di sebuah warung kecil je berhampiran dengan kawasan kilang tau. Jalil merupakan rakan kongsi dan rakan karib kepada Halim. Mereka bersahabat sejak daripada bangku sekolah lagi, sejak kecil lagi. Disebabkan minat mereka sama, mereka minat dalam bidang perniagaan makanan, makanya mereka merancang untuk berniaga. Ketika tu Maria sedang hamil anak yang pertama. So, suami dia tak nak susahkan Maria. So, dia memang bersetujulah untuk bersama-sama dengan kawan dia ni berniaga. Berkat kerajinan dan juga kesungguhan Halim dengan Jalil sejak mereka muda, sehingga kini mereka dah pun mempunyai 4 cawangan kedai makan sederhana besar bertemakan masakan kampung. Korang kena faham. Sehingga kini tu maksudnya, sehingga cerita ini ditulis. Sebab sekarang ni semuanya dah tak ada tau. Nasi kukus ayam berempah adalah menu utama di setiap cawangan mereka. Memang cukup famous pada masa tu. Sehinggalah pada suatu hari, Halim ni dia berbincang dengan Maria. Dia nak buka sebuah kedai makan kecil je dekat kawasan rumah pangsa tempat mereka tinggal, dekat perumahan mereka ni lah. Okey, masa tu mereka dah pun memiliki 5 orang anak. Pejang celik, ngongek-ngongek semua dah pun memiliki 5 orang anak, iaitu Raisya, Hana, Mimi, Azim dan juga Talia. Macam tu lah. Okey, 20 tahun si ibu ni kesana kesini bantu ayah dia ni. Inilah masanya untuk si ibu ni berehat daripada berniaga ke hulu ke hilir macam tu kan. Sekarang ni si ibu Maria ni dia dicadangkan untuk berniaga dekat rumah je. Senang kan dia nak alert pada anak-anak dia. So suami dia cakap lah, dia kata kalau kali ni lah awak berniaga je dekat-dekat dengan rumah ni. Senang juga awak nak ulang-alik daripada kedai ke rumah, nak uruskan anak-anak. Biar je abang dengan Jalil uruskan kedai makan yang lain-lain. Kata Halim pada isteri dia. Dia nak tengok isteri dia ni cukup rehat. Tak payah lagi nak bantu dekat restoran yang jauh-jauh daripada rumah, tinggalkan anak-anak kan. So isteri dia pun jawab, bolehlah. Lagipun warung tu tak besar mana pun. Nanti saya ajak Kak Senah dengan anak bujangnya tu kerja sekali. Jawab isteri dia memang excited pada masa tu. Kak Senah ni merupakan pengasuh kepada anak-anak Maria sejak daripada dulu lagi tau. Mereka memang rapat.
kelebihan Kak Senah ni, dia pandai masak masakan ala-ala kampung. Menu-menu daripada Pantai Timur. Memang sukar untuk dapat menu-menu macam tu. So, idea tu memang bagus lah kan? Dipendekkan cerita, maka beroperasilah kedai makan baru Halim dan juga Maria. Kali ni Halim dia tak ajak lah Jalil ni untuk jadi rakan kongsi. Sebab warung tu bukanlah besar mana pun korang. Pelanggan pun tak ramai mana. Maria dikenalikan warung nasi ayam berempahnya tu bersama dengan Kak Senah dan juga Wafi macam tu. Pada bulan pertama perniagaan warung Maria, suam-suam kuku je, tak ada laku sangat kan. Sampailah dia dah jadi macam semakin maju, semakin dikenali. Tambahan pula pekerja kilang yang menyewa rumah dekat kawasan-kawasan tu dah pun mulai suka dengan masakan Maria dan Kak Senah ni. Sikap peramah Wafi ni pula sangat-sangat disenangi pelanggan yang datang hampir setiap hari dekat situ. Boleh dikatakan pelanggan yang hampir sama je pun. Pada suatu hari Jalil ni dia minta cuti sebulan sebab dia nak balik kampung. Kata dia ada hal keluarga yang perlu diuruskan dekat Pantai Timur. So Halim terpaksalah dia benarkan juga Jalil balik. Tak boleh nak halangkan emergency kan. Walaupun Halim tahu dia tak mampu sebenarnya nak uruskan semua kedai makannya tu tanpa Jalil tahu. Satu pagi, semasa anak-anak Halim dengan Maria ni dia sedang lena tidur di buai mimpi macam tu lah, dah setengah memang tidur lena lah kan. Maria dia terjaga. Hati Maria ni tiba-tiba tahu, dia rasa macam berdebar, duk-dap. Dia tak tahulah apa sebab dia. Tiba-tiba dia rasa macam panas, dia rasa macam tak selesa, dia rasa macam tak sedap hati. Masa tu jam tangan dekat meja solet dia tu menunjukkan baru pukul 5 pagi. Maria dia bangun perlahan-lahan. Dia menuju ke ruang tamu. Lepas tu debaran dalam hati dia tu semakin kencang, semakin kuat tau. Seolah-olah macam ada sesuatu berlega-lega di sekeliling rumah dia. Maria dia hanya melihat sekilas pandang, seolah-olah macam ada bayangan hitam yang bergerak-gerak berdekatan dengan dia. Macam tu lah. Waktu macam tu Halim sebenarnya dah keluar ke pasar besar sebab nak cari bahan untuk perniagaan mereka. Ketiadaan Jalil ni memanglah buatkan Halim ni dia bertambah sibuk. Jadi macam kena keluar awal, dah tak boleh nak orang kata Jalil kau lah pergi dulu ke apa ke kan. So Maria dia buka pintu pada waktu tu dia nak ambil angin. So dia tengok langit kat luar masih lagi gelap. Pukul 5 pagi orang mana ada cerahnya. Masa tu dia boleh nampak awan tu berkepul-kepul kehitaman. Maksudnya tu macam nak hujan. Nampaknya macam tu lah kan. So dia boleh rasa angin malam tu, pagi tu lah macam mana rasanya nak hujan. Seperti biasa juga Maria dia akan capai penyapu dekat laman rumah dia sementara dia nak tunggu Halim tu balik dari pasar. Maksudnya jam tu dah bergerak menghampiri kepada pukul 6, 6.30 macam tu kan. So Halim dia masih belum balik daripada pasar. Jadi Halim kebiasaannya dia akan belikan sarapan untuk anak-anak dia, isteri dia. Jadi Maria tak perlulah nak kalut sediakan sarapan. Jadi Maria dia cuma rutin dia tu lah, dia sapu di bahagian halaman rumah, bukan halaman tapi bahagian beranda dekat rumah dia kan. So masa tu Maria dia ada nampak something tau dekat situ. Maria pun dia tertanyalah dalam hati dia, tanah apa ni? Dia terkejut tau bila kaki dia ada terpijak pada tanah yang tak tahu datang dari mana. Tanah tu bertaburan je dekat depan pintu dia. Lepas tu dia carikan penyapu tadi. Dia baru nak ambil penyapu, tapi kali ni dia betul-betul carilah penyapu dia. Lepas tu penyapu dia tu memang selalunya dia sandarkan kat pokok. Ada satu pasu bunga tu memang dia ambil kat situ. Lepas tu nak ambil penyapu tu lah kan. Pergi nak ambil penyapu tu, telur. Ayam siapa pula lah bertelur dekat tepi pintu ni. Maria dia tersenyum sinis tau bila dia tengok ada telur ayam dekat kiri kanan pintu rumah dia. Lepas tu baru je dia nak capai sebiji telur tu sebab dia nak buang. Tiba-tiba dia ada bau yang kurang menyenangkan mula menerjah ke hidung Maria ni. Masa tu dia hampir nak termuntah tau sebab bau tu sangat meloyakan. Dia tak tahan. Lepas tu Maria pun dia ambil lah kedua-dua biji telur tu untuk dibuang keluar rumah.
dah telur tu memang busuk, bau tu pun memang daripada telur tu. So dia gagahkan juga diri dia masa tu untuk buang. Telur tu telur pecah tembelang. Tak ke busuk telur tembelang korang? Kata hati Maria masa tu, ini telur pecah tembelang lah ni. Tangan Maria masa tu rasa busuk. Bukan rasa, bau busuk tau. Dia bau busuk yang sangat menjijikkan pada tangan dia. Maria dia rasa nak muntah, uek kat situ. Dia pegangnya dada dia. Mula dia rasa macam tak selesa, rasa berat dada, rasa pening kepala. Lepas tu dia berlari masuk dalam rumah. Dia dah tak hiraukan kaki dia tadi. Pasal tak ingat tak, kaki dia tadi ada pijak tanah kotor dekat depan pintu dia tu. Tak tahu dari mana tanah tu kan. So dia bawa tanah tu masuk ke dalam rumah. Ada sesuatu yang dia rasa tersekat dekat kerongkong si Maria ni. Masa dia terbatuk-batuk tau, dekat depan sink. Masa tu dia tepuk-tepukkan dada dia tu berulang-ulang kali lah. Kenapa lah batuk? Tiba-tiba kan batuk macam tu. Selepas dia menghidu bau telur yang dia pegang tau. Bukannya dia nak ambil telur dia letakkan hidung, semata nak hidu, memang tak lah. Tapi bila dia dah hidup bau telur tu kan, kepala Maria ni mula rasa macam terawang-awang, pening. Tapak kaki Maria ni terasa macam ditusuk duri tau. Duri yang tajam mencucuk-cucuk dekat jari dia. Lepas tu anak dia datang. Kenapa ibu? Batuk je dari tadi, macam teruk je. Hana, anak Maria tu memang dah tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelapkan mata bila dia dengar ibu dia tu beria betul batuk. Kuat betul. Maria dah tak mampu nak jawab. Muka Maria merah padam sebab dia tahan sakit dekat kerongkong dia. Dia tak selesa, dia panas, dia rimas. Seolah-olah macam ada pisau tau yang sedang menghiris-iris dekat kerongkong dia. Lepas tu Hana ni dia nak tolong korang. Dia tepuk-tepukkan belakang ibu dia, cuba nak bantu ibu dia ni untuk bertahan, untuk bernafas elok-elok kan. Lepas tu dia cakap lah, ibu duduk dulu, kenapa batuk sampai teruk macam ni? Hana jadi cemas tau macam tu. Cakap macam tu je, ayat dia tu bukannya ayat yang menyakitkan hati. Tak, semena-mena hingga satu tamparan tu melekat dekat pipi Hana. Tiba-tiba pula Hana kena penampar. Mata Maria masa tu merah, berlinangan air mata tau, menahan kesakitan. Dia tolaknya badan Hana tu sekuat-kuat hati dia. Lepas tu bila dengarkan bunyi riuh dekat dapur tu, Raisya pula keluar dari bilik. Raisya nampak Maria tu sedang menjerit menghalau Hana. Dia rasa bingung lah kan. Rasa macam, kenapa dengan ibu aku ni? Apa dah jadi sebenarnya ni? Apa yang dah berlaku? Tiba-tiba ibu aku jadi macam ni. Sebab Maria ni, karakter dia bukan seorang yang agak agresif macam tu tau. Dia bukan seorang ibu yang sangat garang macam tu. Tapi pada waktu tu karakter dia dah berubah. Kau pergi dari sini, aku panas lah. Itulah yang Raisya dengar dengan jelas keluar daripada mulut ibu dia ni, menghalau Hana. Pada masa tu dia tak nak Hana dekat dengan dia. Hana menangis. Sambil tu jugalah dia tahan sakit dekat pipi dia tu. Sakit korang. Ya Allah, ibu tanpa Hana. Kenapa ni ibu? Apa Hana dah buat sampai ibu marah macam ni? Raisya dia menjerit. Sambil tu dia nak menuju ke arah Hana tau. Maria pun dia genggam rambut Raisya ni kuat-kuat. Sempat tangan dia menggenggam. Dia pun jengkelkan mata dia dengan wajah yang sangat menis. Kau diam, aku sakit. Kau apa tahu? Genggaman tangan Maria tu semakin kuat. Raisya menjerit tau, minta tolong ibu dia. Ibu, tolong ibu, lepas sakit bu. Bu, tolong bu, lepaskan. Dia minta tau, merayu, minta dilepaskan. Hana pun masa tu dia tengok kan situasi tu. Dia cuba leraikan tangan Maria ni. Kuat kurang. Macam mana tangan lembut yang menjaga anak-anak dia tu boleh berubah menjadi tangan yang sangat kasar, tangan yang sangat kuat. Pada masa tu suara Maria jadi semakin kasar. Batuk dia semakin menjadi-jadi tau. Tubuh Hana dia tolak macam tu je, ibarat macam jentik je. Padahal dia tolak macam tu. Tapi pergerakan Hana ni seolah-olah macam
Macam ditiup angin tau. Terpelanting macam tu lah kan. Hana lari masuk kat bilik. Dia panggil adik dia, Mimi. Lepas tu bila Mimi berlari keluar lah ke dapur. Masa tu hanya tinggal ibu dia je yang terbaring dekat atas lantai. Nafas Maria masa tu memang tersekat-sekat. Masa tu jugalah Maria dia cuba buka mata. Dengan sukarnya, dengan susah payahnya, dia nampak Mimi. Masa tu Mimi memang tengah menangis dekat sebelah dia. Lepas tu kan, yang anehnya, bukan aneh dah, yang agak terkejutnya, bila Maria ni ada nampak tau, ada bayangan hitam berdiri di belakang Mimi. Masa tu badan Maria ni mula menggigil. Dia mula merasakan ada sesuatu atau makhluk lain di dalam rumah tu tau. Bayangan tu dia kenal sangat. Itu bukan anak dia, itu bukan suami dia. Ibu, Mimi dia peluk Maria sekuat-kuatnya. Lepas tu sambil tu cakap, ibu, darah keluar daripada mulut Maria sampai macam tu sekali keadaannya pada ketika tu. Sejak pagi tu Maria dah tak mampu keluar berniaga macam biasa. Dia dah tak larat. Badan dia tu seolah-olah macam dicucuk-cucuk jarum. Sana sakit, sini sakit, situ sakit semua. Selera makan Maria pun dah hilang. Kepala dia sentiasa sakit non-stop. Bagaikan ditumbuk-tumbuk lah, pendek kata. Bila dia ceritakan keadaan dia pada Halim dengan anak-anak dia, cuma Mimi seorang je yang nak percayakan dia. Ibu penat sangat ni. Kalau tak sanggup buat, kita tutup aja warung baru tu daripada ibu sakit macam ni. Kata Halim, dia mula rasa bersalah lah sebab dia yang biarkan isteri dia tu bersusah payah nak membantu keluarga berniaga dekat gerai yang baru tu kan, kedai baru tu. So dia rasalah bersalah. Macam ni lah, tak payahlah diusahakan kedai tu. Sampai anak-anak jadi tempat ibu lepaskan kemarahan ibu bila ibu letih. Cubalah ibu luahkan elok-elok. Tak perlulah baran sampai macam ni. Kesian anak-anak jadi mangsa. Halim dia betul-betul menyesal. Suara dia memang lembut, memang suara menyesal. Halim betul-betul menyesal tau bila dia biarkan Maria tu dalam keadaan tertekan. Memang itu agak mengganggu lah pada fikiran Halim. Sebab yelah, dengan usia macam tu kan, Maria sepatutnya stay je kat rumah. Dah cukup lah memadai kan dengan apa yang ada. Tapi Maria ni pada waktu tu dia hanya mampu menangis je. Halim dia tak percaya sebenarnya apa yang cuba diluahkan oleh Maria. Dia tak dapat nak kawal diri masa dia berkasar dengan anak-anak dia. Macam tu lah apa yang dirasakan oleh Halim kan. So Halim, Raisya dengan Hana dia memang langsung tak percayakan kepada apa yang dikatakan oleh Maria, diluahkan oleh Maria. Okey, seorang demi seorang lah anak Maria tu keluar daripada bilik Maria, meninggalkan Maria bersama hati dia yang agak terguris, memang dalam terguris tau. Maria dia tetap pasrah sebab pada dia satu saat kebenaran akan nampak juga tau. Satu malam Maria ni dia terjaga dari tidur. Maria dia cuba bangun, dia nak pergi capai air mineral, dia nak minum sebab tekak. Maria masa tu rasa sangat-sangat haus, dia rasa panas. Lepas tu kan, satu bayangan hitam bermata merah tau. Disergahnya si Maria ni dari bawah katil. Maria apa lagi menjeritlah sekuat hati sebab masa dia sergahkan Maria tu, Maria nampak pada bayangan hitam tu memang mata merah. Raisya dia pandang pada wajah Hana tau. Hana dia lemparkan pandangan dekat luar rumah. Sambil tu dia cakap lah, Kak Long pergilah. Ibu bukan suka dengan Angah. Pergilah. Macam tu dia macam merajuk lah kan. So Raisya dia mencampakkanlah bantal ke arah Hana. Lepas tu dia keluar, dia nak cari Mimi. Mimi masa tu dia baru balik dari kedai runcit. Dia terkejut lah bila dengar jeritan Maria ni. Memang jelas kedengaran, memang kuat. Teruslah dia berlari ke arah bilik ibunya tu. Dia nak bantu keadaan. So masa pintu dia tu terbuka, maknanya pintu bilik tu terbuka, Mimi dia tengok Maria tu tengah meronta-ronta tau.
Sepertinya macam dicekik sesuatu kan. Dia cuba melawan, seolah-olah macam sedang dicekik oleh seseorang kan, sesuatu. Masa tu jugalah dengan pantas dia peluk tubuh Maria ni daripada arah belakang. Seolahnya ada satu tenaga kuat tau, sedang menarik ibunya pada masa dia nak peluk ibu dia. Macam seolah-olah sesuatu tu tak bagi tau. Anak dia ni pergi untuk dapatkan ibu dia. Macam tu lah. Lepas tu anak dia ni pun cakap lah, jangan kacau ibu aku. Mimi ni dijerit sekuat hati. Jangan kacau ibu aku. Jangan kacau ibu aku. Dia memang ternyata marah lah pada waktu tu. Tubuh Maria tercampak. Lepas tu tubuh Maria tu dia menghempap tubuh kecil Mimi. Pada masa tu kan dia, walaupun dia nak peluk mak dia, tapi mak dia cuba juga untuk, mak dia tu ibu dia tu cuba juga untuk melarikan diri macam tu, ditarik oleh benda tu kan. So badan tu bila dia dah marah macam tu, dia lepas, terhempap lah kepada Mimi ni. Mereka pun sama-samalah berpelukan ketakutan pada masa tu. Maknanya sekarang ni Maria masih dalam keadaan sedar bahawa diri dia masih lagi Maria pada waktu tu tau. Mimi ada ibu. Mimi dia usap bahu Maria. Mimi ada ibu, jangan risau. Masa tu nafas Maria dia berubah jadi laju tau. Dudak, tak terkata laju dia. Dia memalingkan muka dia ke belakang. Mimi dia tengok wajah Maria masa Maria memalingkan muka tu berubah menjadi pucat. Lepas tu mata Maria ni jadi merah tau. Mengucap bu, mengucap ibu, mengucap. Mimi merayu. Sambil tu dia bacakan 3 kul. Ada sesuatu yang sebenarnya sedang menguasai tubuh Maria pada waktu tu. Itulah yang terlintas di fikiran Mimi dari karakter yang dia nampak dengan mata merah tu, dengan wajah yang tiba-tiba berubah. Mimi dia kuatkan hati dia. Dia cuba untuk melawan dengan bacaan 3 kul tersebut tau. Mujurlah pada masa tu Halim pula dia balik. Dia nak hantar makanan untuk anak-anak dia, isteri dia. Halim dia dah nampak situasi macam tu. Dia leraikanlah Maria dengan Mimi ni. Lepas tu kekuatan Maria memang seperti tenaga seorang lelaki berbadan sasa tau. Sedangkan Maria ni dah sakit. Dah sakit beberapa hari. So sepatutnya dia lemah, longlai kan. Tapi sebaliknya berlaku bila tenaga dia tu agak luar biasa kan. Hari berganti hari, keadaan Maria ni semakin parah. Dia selalu sangat ternampak bayang hitam bermata merah tu berlega-lega dalam bilik dia. Maria dia tak dapat dah nak tidur lena sejak daripada jatuh sakit tu. Maria dia sering sangat mendengar bunyi dekat dinding tu kan. Bunyi macam cakaran. Cakar kerap tau korang. Dia dengar bunyi cakaran. Ada kalanya juga dia dengar bunyi orang bercakap. Tapi dalam bahasa yang dia tak faham tau. Tutur bicara orang tu dia tak faham. Ada kalanya juga Maria ni dia dapat rasakan tau, katil dia ni selalu digoncangkan oleh sesuatu. Itu bukan emosi dia yang tak betul ke apa. Itu apa yang dia lalui. Berulang-ulang kalilah dia berulang-alik pergi ke klinik. Dia pergi ke hospital, tapi doktor dia tak dapat nak kesan penyakit Maria ni berpunca daripada apa. Halim pula dia tak banyak masa nak temankan Maria. So ada ketikanya Maria dia nampak tau makanan yang kadang-kadang Halim ni dia balik rumah kan, dia ambil masa sikit walaupun dia sibuk, dia bawa makanan balik pada Maria ni. Tapi itulah, Maria bila nampak makanan yang dibawa Halim tu kadang-kadang dia ambil, dia lemparkan je, dia campakkan je. Bukan niat dia nak sakitkan hati Halim atau tak menghargai tau dengan usaha Halim tu. Tapi korang kena faham, sebab dia nampak, Maria ni dia nampak makanan tu dah penuh dengan cacing. Lepas tu ada pula langau. Dia tak nak lah makan. Dia dah nampak makanan tu macam kalau dah nampak macam tu, korang nak makan lagi ke? That's why lah dia campakkan makanan tu ke pintu apa semua bagai ke arah Halim. Jadi dia masa tu dia marah lah pada Halim. Apa ni bawakan? Benda apa ni? Makanan apa ni kan? Sebab hanya dia je yang nampak apa yang orang lain tak nampak.
So Halim dia agak macam merungut jugalah. Apa nak jadilah dengan ibu ni? Memerontak je tahunya. Halim dah semakin hilang sabar dengan perangai Maria. Sikit-sikit marah, sikit-sikit memberontak, salah sikit memberontak. Makanan dibazirkan macam ni. Lepas tu dibalingkan macam ni. Apa nak jadi dengan ibu ni? Anak-anak Maria masa tu mula menjauhkan diri kepada Maria tau. Sebab masing-masing rasa macam takut pun ada dengan karakter ibu dia. Lepas tu rasa macam tak nak ganggu ibu dia. Rasa macam yelah, something wrong yang tak kena kan. So Halim pun dia rasa macam nak agak menjauhi jugalah dengan wife dia. Tapi dia stay juga kuat untuk jaga wife dia. Sebab itulah, wife time susah dan time senang kan. Kita pun kena saling menghargai. Sama macam tu tau. Satu malam ketika Mimi ni dia masak bubur nasi untuk Maria, ada bunyi benda jatuh dari atas bumbung rumah. Masa tu kan sunyi, tak adalah bunyi rio ke apa semua. Memang Mimi boleh dengar tau dengan jelas bunyi benda tu jatuh daripada atas rumah. Terkejutlah si Mimi ni. Mimi dia pandanglah sekeliling, dia tengoklah kan. Manalah tahu kot-kot memang ada benda jatuh ke. Dia nak confirmkan benda tu, dia pergi tengok kan. Lepas tu dia ada bau tau. Bau bangkai yang sangat-sangat busuk menyengat hidung dia. Lepas tu dia terdengar jeritan Maria dari bilik dia. Mimi dia cepat-cepat padamkan api dapur. Lepas tu dia berlari pergi dapatkan ibu dia. Pada masa tu hanya Mimi je yang boleh faham situasi ibu dia. Pergi! Jangan bunuh aku! Maria dia campakkan barang ke arah kipas. Mimi cuba untuk tenangkan ibu dia, Maria, pada masa tu. Dia pegang kedua-dua tangan ibu dia tu, tapi kekuatan badan si Mimi ni tak mampu menahan, orang kata, rontaan. Maknanya Maria masa tu meronta-ronta apa semua, melawan. Dia tak mampu tau nak tampung kekuatan Maria ni. Maria dia menunjuk ke arah kipas sambil menjerit, "Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Perkataan tu Maria ulang. Mimi pun dia tengoklah ke arah kiling tu. Dia nak tengok kipas tu. Masa tu kan Mimi rasa terkejut tau. Sebab dia nampak ada kepala ni dengan paras badan lah. Maksudnya separuh macam tu, daripada paras pinggang sampai ke kepala. Separuh je kan. Masa tu badan yang separuh tu dia sedang menyeringai tau. Menyeringai sambil berbaring di atas kipas. Korang boleh imagine tak? Ada pisau dalam genggaman susuk tubuh tu. Sesekali lidah susuk tubuh tu terjelir sambil menjilat pisau yang penuh dengan darah. Pisau tu pula dihirisnya badan dia sendiri. Lepas tu dia jilat lagi darah yang meleleh selepas dihiris tu. Memang terasa loya tekak Mimi melihat keadaan iblis yang mengganggu Maria tau. Menduga mental dan fizikal mereka pada waktu tu. Maria menjerit histeria sehingga didatangi jiran sebelah rumah dia, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, tak kira lah sebelah mana. Semua jiran-jiran dia datang kat rumah dia tau. Raisya cepat-cepat dia buka pintu bilik Maria tu. Lepas tu bila tengokkan keadaan Maria yang separuh histeria tu, Raisya dia tariklah kedua-dua adik kecil dia yang ada kat bilik dia tu kan. Bawa berlari pergi ke bilik sebelah. Jiran yang datang jenguk tu, kebetulan pula jiran tu dia Haji Abu, seorang haji. Lepas tu isteri dia tu pula Hajah Ulia. Kiranya mereka ni orang yang alim, orang yang ada pengalaman dan juga pengetahuan mengenai agama ni. Maksudnya perubatan, macam mana nak handle dengan situasi macam tu. Lepas tu si anak ni bagi tahulah Hana ni kan, "Tolong tengokkan ibu, tolong tengokkan ibu." Hana merayu dengan Hajah Ulia tau. Masa tu air mata Hana memang bercucuran. Sebab yelah dia masih anak. So apa yang mampu dia buat dalam keadaan cemas adalah bersedih. Macam nak sangat bantuan daripada Hajah Ulia. Hajah Ulia pula terpinga-pinga tau. Dekat
depan pintu bilik Maria tu, Haji Aulia sebenarnya terkejut dengan apa yang berlaku tu sebab dia terpinga-pinga. Haji Abu masa tu dia bacakan ayat kursi. Setelah selesai dia sapukan orang kata tangan dekat muka dia, macam tu lah, dia bacakan ayat kursi, dia hembuskan kat tangan dia, dia sapu dekat muka dia macam tu. Lepas tu dia melangkah lah pergi masuk kat dalam bilik Maria kan. Lengan Haji Aulia ni dicuik, dia Haji Abu ni dicuik lengan isteri dia tu supaya masuk lah sekali. Rasa tak sedap pula kalau dia je masuk kan. So masa tu Allahu Akbar Maria, Allahu Akbar. Haji Aulia berlari mententeramkan Maria yang sedang meronta-ronta minta dilepaskan oleh Mimi, sebab Mimi yang sedang merangkul tubuh Maria, memegang Maria masa tu. Maria dia pandang tajam tau ke arah Haji Aulia ni. Suara dia tu macam anjing. Sorry akak ni kan, dia macam anjing. Macam mana anjing yang sedang mendengus keluar daripada mulut Maria ni. Tak payah anjing lah, kita kata harimau lah, macam tu lah, mendengus tau. Mimi dengan Haji Aulia ni dia rasa seram. Mula rasa seram pada saat tu. Mimi dia peluk kuat pinggang ibu dia tak nak lepaskan. Maria tu dia macam nak menerkam ke arah Haji Aulia dengan mulut yang tenganga luas tau. Memang itu bukan Mimi lah. Itu bukan Maria lah. Itu ternyata memang dah dirasuki dengan syaitan tu tau. Halim dia tiba-tiba terpacul dekat depan pintu. Kebetulan masa tu dia balik kan. So kehadiran Halim yang tiba-tiba muncul tu, Halim dia pergi tarik isteri dia tu, Maria, sekuat hati. Dia tarik kan. Kenapa Halim biarkan Maria sampai jadi macam ni? Berapa lama dah Maria sakit macam ni? Haji Abu dia bertanya kepada Halim. Dah 2 minggu dah. Dah 2 minggu dah ya Haji. Mimi dengan ibu je yang nampak benda tu. Ayah dengan kakak-kakak semua tak percaya. Mimi dia menangis tau melihat keadaan Maria yang tak terurus. Jadi dialah yang cakap, lepas ayah dia cakap dah lama macam tu kan. Dialah yang balas tu, dia cakap hanya dia je yang nampak, dia dengan ibu dia je nampak benda tu kan. So hancurlah hati dia bila Halim ni cakap ibu dia ni dah gila. Itulah dah sampai tahap hilang sabar. Makanya adalah kata-kata yang tak disengajakan korang bila dalam keadaan letih kan. Ibu kamu tu dah gila, tak boleh cakap macam tu. Ibu kamu tu dah hissing. Bukan dia cakap hissing lah, maksudnya dalam situasi orang lain akan gambarkan hissing, jangan. Sedangkan pada masa tu Mimi tahu ada sesuatu yang tak kena. Mimi tahu ibu dia tak gila seperti mana yang diberitahu oleh ayah dia tu. Ibu dia normal, ibu dia diganggu. Isteri kamu ni kena khianat ni. Keluarga kamu ni tak disenangi orang. Aku tak tahu siapa, tapi aku dapat rasa dalam rumah kamu ni ada benda kotor yang orang dah hantar. Maria jadi mangsa sihir. Halim bila dia dengar ayah Haji tu cakap macam tu, ayah Haji ke? Haji Abu tadi kan cakap macam tu. So dia terduduk tau dekat sisi Maria ni dengan Mimi ni serta-merta. Air mata dia mengalir. Dia menangis. Dia macam baru tersedar bahawasanya kata-kata dia isteri dia dah gila, sebenarnya isteri dia memang dah disihir orang. Macam mana dia boleh tak perasan perkara tu? Itulah permainan iblis tau. Halim, kamu bawa anak-anak kamu ni, isteri kamu ni pindah keluar daripada sini. Untuk sementara waktu ni, aku panggil kawan-kawan aku cuba bersihkan benda kotor yang dah ada dalam rumah kamu ni. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sebelum si Maria tu lebih tenat daripada sekarang ni, baik kamu bersiap-siap, kamu bawa Maria keluar daripada tempat ni. Haji Abu, dia berkata, beri arahan lah ibaratnya kepada Halim pada masa tu kan. Sambil tu juga Haji Abu dia membacakan sesuatu. Sambil tu dia pandang sekeliling, dia tengok sekeliling rumah tu. Dia memang dah rasa tak sedap hati lah nak biarkan keluarga tu stay untuk tinggal sementara waktu kat rumah tu tau. Keadaan Maria dah semakin reda tau dengan kehadiran Haji Abu ni. Haji Abu pula dia ada bacakan orang kata ayat-ayat pendinding, ayat suci Al-Quran. Lepas tu Haji Abu ni ada buatkan air penawar untuk Maria ni. So dia agak boleh kontrol lah diri dia.
dia punya orang kata rasukan dia tu dah boleh dikawal, boleh reda. Masa itulah kelihatan tubuh sebenar Maria ni dalam keadaan terkulai layu korang. Lemah sebenarnya Maria pada masa tu, sebab tubuh badan dia tu semuanya memang sakit. Dia memang dah tak boleh dah nak terkam orang sana sini, nak menjerit sana sini. Tapi itulah yang berlaku bila dirasuk. Pelukan Halim dan juga Mimi buatkan Maria ni rasa agak tenang, dia rasa agak tenteram pada masa tu. Dalam masa yang sama dia menangis kan, teresak-esak. Seminggu berlalu tau. Halim dia bawa ahli keluarga dia ikut kepada apa yang disuruh oleh Haji Abu tu. Dia bawa keluar semua ahli keluarga dia. Mereka berpindah ke rumah pangsa berdekatan warung Maria. Macam tu lah. Keadaan Maria pada masa tu memang dah tak dirasuk. Maria masih dalam keadaan lemah dan tak mampu nak lakukan apa-apa. Dia masih lagi duduk, terbaring, termenung macam tu lah. Itulah efek daripada apa yang dia tanggung dan dia lalui. Halim dia serahkan warung tu kepada Kak Senah. Suaminya Kak Senah, Pak Awi dan Wafi lah uruskan warung tu. So dia memang serahkan bulat-bulat lah. Biarlah mereka mendapat rezeki kat situ. So dah bertambah pula lah menu nasi kerabu kesukaan Maria dan anak-anak Maria dekat situ. Alhamdulillah lah bagi mereka. Maknanya bukan rezeki mereka, kita berkongsi rezeki. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, macam tu lah. Halim dia teringat kembali tau kata-kata daripada Haji Abu. Ada orang sakit hati melihat mereka ni menambah kedai baru. Sepatutnya benda tu mahu menjerat Halim lah. Maksudnya macam sihir tu nak ditujukan kepada Halim. Dia nak sakitkan Halim sebenarnya. Tapi dek kerana sihir tu tanah yang ditabur dekat situ apa semua ditemui oleh Maria. Maria lah yang dapat kesan daripada sihir tu. Tapi dia lah macam yang akak cakap lah kan. Halim tu dia tak balik ke rumah sebab dia sibuk kan uruskan kedai-kedai dia semua dekat Puchong. Kedai dia banyak kat Puchong. Itulah santau tu diadun sebenarnya bersama dengan Abu Tulang Kinze, tanah kubur dan juga telur tembelang yang diletak di kiri kanan pintu rumah dia tu. Tak kena pula kepada Halim, kena kepada Maria kan. Jadi Halim dia berserah sepenuhnya kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mula pasrah tau bila Haji Abu bagi tahu kepada dia bahawa orang yang menghantar sihir tu adalah rakan karib dia, Jalil. Pak Abu bukan main sebarang cakap je tau. Sebab yelah bila sihir tu cuba untuk dirawat, diubati, selalunya orang yang mengamalkan perubatan Islam dia akan cakap tak payahlah kita untuk balas sihir yang lain. Kita serah je kepada Allah. Selalunya sesiapa pun yang melakukan sihir ni, sihir yang telah diubati akan berbalik kepada dia. Jadi masa Halim ni tahu perkara tu, apa yang dilakukan oleh Jalil kepada dia, Halim dia terduduk atas perantai macam tak percaya tau. Pada mulanya Halim memang tak boleh terima kenyataan. Takkanlah kawan dia yang dia berkawan daripada kecil, daripada sekolah rendah tu boleh buat dia macam tu. Tergamaknya kawan yang susah sama-sama, senang sama-sama boleh buat dia macam tu. Tak mungkin. Jalil sejahat tu. Mereka setiap hari berhubung dengan Jalil masa Jalil tu balik kampung. Kan Jalil minta cuti sebulan kan. Selalu sangat mereka ni ambil berat dengan Jalil satu keluarga tau. Telefon tu berbunyi, tertera nama Jalil pada skrin. Halim dia cepat-cepat dijawab tau. Abang Halim, No ni, isteri Jalil ni. Buat masa ni Jalil tak balik ke sana ya bang. Hari-hari dia meracau, menjerit. Dia cakap ada orang nak bunuh dia. Petang tadi dia lari keluar rumah, kena langgar dengan motor Food Panda. Lepas tu terputus talian, tak disambung macam tu. Jadi Halim terkejut lah. Apa dah jadi sebenarnya kepada kawan dia Jalil ni. Jadi lepas tu isteri dia tu call balik. Dia cakap, disambung lah bagi tahu kan. Jalil cakap ada benda kejar dia. Kami tak nampak apa pun. Kami tak nampak apa yang dia nampak. Tak apalah No,
jaga Jalil baik-baik. Halim dia tak tahu apakah perkara yang sama dialami oleh Jalil ni ada berkaitan dengan apa yang berlaku kepada isteri dia Maria. Bila dia ingat semula perbuatan orang yang menghantar sihir, dia mula rasa simpati tau pada Maria. Setelah perit, sakit, penat semua selama 20 tahun menemani dia, sakit yang macam ni dia dapat. Yelah, mereka dah bekerjasama 20 tahun. Tapi sampai macam ni sekali dia buat kepada Maria. Walaupun dia hanya niatkan untuk buat kepada Halim. Sama juga kan? Kalau Halim yang lalui, sama juga kan? Jalil dah tak sama macam dulu Bang Halim. Kaki dia dah patah. Dia dah hilang ingatan. Macam orang gila saya tengok. Halalkanlah apa yang Jalil termakan, apa yang dia terambil. Maafkanlah Jalil. Kalau dia ada buat salah selama ni, maafkanlah dia. Terngiang-ngiang lagi tau. Suara daripada Nurbaiti tu, dia minta dimaafkan kepada suami dia. Seolah-olah macam dia tahu sesuatu tau. Halim ni sebenarnya dia dah menghalalkan semuanya. Dia dah maafkan apa yang Jalil buat pada keluarga dia. Siapa kita untuk menghukum sesama manusia? Halim cuma mengharap agar Maria tu cepat sembuh tau daripada gangguan tu. Terbit jugalah rasa menyesal sebab dia tak mempercayai Maria daripada awal. Sedangkan itulah wanita yang banyak berkorban untuk dia dan anak-anak. Sekianlah cerita untuk kali ni. Kisah benar ni telah diolah semula nama setiap watak tau, untuk menjaga nama baik semua. Namun banyak yang kita boleh jadikan iktibar dari cerita kali ni. Saat kita diberikan kejayaan, kita akan diuji dengan ketamakan. Di mana saat Jalil telah berjaya dalam perniagaan, hasad deki dan tamak telah merancuni diri dia. Dia tak berpuas hati dengan hanya kedai Maria yang kecil tu je berbanding dengan kedai-kedai milik mereka yang semuanya dah besar, dah berjaya. Buat apalah nak iri hati dengan kejayaan kecil sahabat sendiri. Kalau dibiarkan masing-masing dengan rezeki masing-masing, perkara macam ni takkan berlaku. Tapi itulah, syaitan takkan pernah berhenti memporak-perandakan kita, anak-anak cucu cicit Nabi Adam. Sebab itulah kita perlu dekatkan diri kita kepada Allah SWT untuk bimbing hati kita agar tak mudah terpedaya. Jalil dia rasa puas hati dengan apa yang dia buat, tapi kepuasan tu sendiri memakan diri dia tahu. Bila apa yang dihantar berpatah balik kepada diri sendiri. Itulah yang pernah akak lalui. Dan apa yang dia lalui Maria pernah dilalui akak sendiri. Peritnya hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. Sekian cerita untuk hari ini. Kita happy-happy je. Janganlah dikenang kepada barang yang lepas. Kalau dikenang memang sakit kepala. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut, kita jauhkan. Semoga yang baik-baik sahaja datang kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye.